Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah bertemu kita pada malam ini 26 Oktober 2022, pertemuan bagi melengkapkan pertemuan bulanan kita bagi bulan Oktober ini. Jadual kuliah banyak kosong. Alhamdulillah hadirin sekalian, mohon maaf terlebih dahulu daripada saya kerana menyebabkan tuan-tuan nanti hari ini sebab saya ada mesyuarat di Ceras ini, bergerak keluar pun dari pukul 6.10. Jadi Melayu juga lah. Alhamdulillah selamat sampai. Kitab pun tak ada, tinggal kat rumah. Bukan tinggal lah, memang tak bawa aku sebab tak fikir akan terus ke sini. Ada fikir tadi boleh balik sempat dulu, tapi tak apalah, insyaAllah. Malam tadi dah baca dah. Tajuk kita pada hari ini adalah perkahwinan Rasulullah SAW. Sambungan daripada apa yang kita baca pada pertemuan yang lalu. Baik, hadirin sekalian, perkahwinan Nabi hanya dengan Khadijah sahaja adalah perkahwinan yang bukan merupakan arahan Allah. Kerana 10 perkahwinan lain yang dilalui oleh Nabi, kesemuanya merupakan perintah daripada Allah Ta'ala. Kerana Khadijah dikahwini Nabi ketika Nabi berusia 25 tahun dan baginda belum lagi menjadi seorang utusan Allah pada waktu itu. Ringkas kisahnya, apabila Rasulullah melalui fasa permulaan usia dewasa, mengakhiri usia remaja baginda melaluinya seperti mana anak bangsawan Mekah yang lain. Baginda memulakan kerjaya di usia remaja ini, kerjaya rasminya dengan bekerja dengan keluarga dia sendiri, iaitu kabilah Bani Hashim, dengan mengusahakan ternakan gembalaan Bani Hashim. Sebab itu yang masyhur pernah ustaz-ustaz kita cerita dulu, Nabi ini gembala kambing. Jadi gembala kambing ini sebenarnya Nabi menjalankan perusahaan keluarga Bani Hashim itu sendiri. Dalam keadaan ketika mana Nabi ketika remaja itu sudah banyak membantu bapa-bapa saudara baginda, yang sebahagiannya meninggal sebelum kenabian. Because Abdul Muttalib ada 10 orang anak lelaki, yang kita kenal hanya 4. Betul? Iaitu 2 yang tak Islam, Abu Talib dan Abu Lahab, dan Abu Talib dan Abu Lahab, dan 2 yang Islam, Abbas dan Hamzah. Sedangkan Nabi ada 5 lagi bapa saudara yang meninggal sebelum zaman Nabi. Jadi tak famous cerita mereka. Tapi sebagainya Nabi sampai. Sebagainya Nabi bekerja dengan mereka, membantu mereka, ya, yang mana usia remaja itu Nabi pernah terlibat dalam peperangan, walaupun Nabi bukan angkatan tempur, tetapi Nabi ditugaskan untuk memungut mana-mana senjata musuh yang jatuh. Nabi pernah terlibat dalam perang. Ya, begitu juga dengan perdagangan. Kita dah pernah cerita pada pertemuan yang lalu, Abu Talib biasa membawa Nabi setelah baginda berada di bawah pemeliharaan Abu Talib untuk berdagang ke Syam, sehingga dalam peristiwa yang masyhur pertemuan mereka dengan rahib Bahira yang bernama Jarjis, yang terdapat tanda-tanda kenabian yang disebutkan dalam kitab Injil berkenaan dengan tanda kerasulan Nabi akhir zaman yang akan dibangkitkan. Jadi perdagangan, peperangan, termasuk urusan pembaikan Kaabah. Kaabah ni yang penting, tuan-tuan. Dia sentiasa kena renovate. Saya ingat bukan zaman tu saja, zaman ni pun Masjidil Haram tu begitu, tak pernah siap tuan-tuan datang. Tak perlu. Ya? 2
Sebab apa tuan? Sebab Kaabah ni dia punya pembinaan dia, pembinaan dia punya lokasi dia terletak di titik tengah lembah Mekah, maknanya kawasan terendah. Sebab tu cerita tentang pernah dengar orang pergi Mekah tak dapat Kaabah. Sebab dia fikir bila dia masuk ground floor Masjidil Haram tu, jadi dia fikir tu ground floor. Bila dia tengok straight mana Kaabah, dia nampak rupanya Kaabah ni kena turun tangga ke bawah. Dia tengok betul-betul, ada dulu dah ada dia. Aku ingat dah boleh masuk Mastika ni, pergi Mekah tak nampak Kaabah. Jadi dia kena lembah pun. Jadi bila dia lembah bawah ni, dia kerap banjir. Dan Arab ni saya dulu sampai sekarang satu passion dia tak ada. Dia tak ada train engineering tadi. Dia tak ada tidak buat longkang. Jadi memang sampai sekarang betul pergi Mekah Madinah mana tu lagi pun longkang. Jadi dia air bertakung itu menyebabkan Kaabah kerap runtuh, pecah binaan dia. Maka Nabi SAW pernah terlibat dalam Sahihul Bukhari. Nabi pernah memikul batu-batu yang dibawa dari satu tempat, menolong Sayyidina Abbas untuk proses pembaikan Kaabah. Itu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Baik. Ketika Nabi memulakan usia remaja, akhir remaja dan meningkat dewasa, maka Nabi cuba memperluaskan lagi kerjayanya, pengalamannya. Maka Nabi telah memilih sebuah syarikat yang memerlukan pekerja pada masa itu, dan syarikat ini dimiliki oleh seorang wanita yang sangat berjaya di kota Mekah. Wanita ini datang daripada suku Bani Asad bin Abdul Uzza, iaitu Khadijah binti Khuwailid. Ini bukan orang asing lah, Khadijah binti Khuwailid, yang pada masa itu dikatakan baru sahaja mengalami krisis rumah tangga dan berpisah dengan suaminya. Begitu. Baik. Ada pendapat kata meninggal, pendapat kata berpisah. Tapi Khadijah pernah mempunyai anak dengan suami lama. Okey. Baik. Dan Nabi untuk meluaskan lagi pengalaman Nabi dalam pekerjaan, Nabi telah bekerja dengan Khadijah, dan di situlah terlihat kebijaksanaan, sifat amanah dan kredibiliti Nabi apabila berjaya menjalankan perniagaan Khadijah dengan baik. Antaranya, Nabi telah memberi cadangan kepada Khadijah supaya tidak rombongan syarikatnya apabila pergi ke bumi Syam tidak hanya sekadar membawa balik barangan, tetapi membawa keluar barang Mekah untuk menambahkan hasil pendapatan. Baik. Maknanya pada masa itu, kalau boleh kita cerita dalam aspek moden lah, moden punya term ni, maknanya Khadijah ni one of pemegang license import, sebab dia import bawa masuk barang daripada Syam. Tapi Nabi kata kalau buat just import tak sedap lah, ekspor sekali sebab kita keluar. Jadi buat dua-dua. Jadi benda ni berjaya dan meningkatkan hasil keuntungan bagi syarikat Khadijah ini. Dan pekerja-pekerja Khadijah yang lain melihat sifat yang ada pada Nabi, mereka melaporkan kepada Khadijah, dan Khadijah rasa terpegunlah apabila melihat adanya watak seperti itu dalam pengurusan syarikat, dan keuntungannya berlipat kali ganda, keberkatan. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang bila kita niaga ni, kita perlu ada share partner yang soleh, ataupun kita ambil pekerja-pekerja yang baik, dan dia akan menambahkan keberkatan sebenarnya. Jadi carilah siapa-siapa yang soleh tu. Mungkin ramai banyak ustaz-ustaz orang ambil jadi pengurusi itulah, pengurusi ini, tapi dia betul soleh lah. Kalau ambil ustaz jadi pun juga melingkup terus. Jadi keberkatan mungkin lah, sudah pasti keberkatan Nabi itu menambahkan lagi keberhasilan syarikat Khadijah pada waktu itu. Dan sampai masa tergerak Khadijah melihat kepribadian Rasulullah, dan hasrat itu telah disampaikan kepada seorang pekerja yang bernama Maisaroh.
lelaki yang bersarang, dia bukan perempuan. Dia nama dia saja macam perempuan, tapi actually sebenarnya dia seorang lelaki. Dan hasrat itu telah disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah pun tidak fikir banyak melihat kepada Khadijah ini seorang orang yang sangat dikenali lah. Dan akhirnya terbinalah rumah tangga antara Rasulullah dan Khadijah. Perniagaan itu boleh disifatkan akhirnya dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasil perkahwinan itu melahirkan 7 orang zuriat, 6 orang zuriat, 4 daripadanya perempuan dan 2 daripadanya lelaki. Namun yang lelaki itu semuanya kita maklum, kedua-duanya sama ada Qasim dan Abdullah, kedua-duanya meninggal. Dan 4 orang anak wanita, anak perempuan Nabi membesar: Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum dan Fatimah. Ya, baik. Ini seperingkas kehidupan Nabi dan Khadijah, satu kehidupan yang kita yakini amat baik. Mereka melalui kehidupan normal seperti mana manusia yang lain. Dan sampailah ketika zaman ataupun era di mana orang-orang Mekah yang kita lihat menjadi golongan musyrikin itu semasa era dakwah Nabi itu mula berkuasa di kota Mekah. Mereka mula mengadakan beberapa kaedah-kaedah ataupun cara-cara perniagaan yang akhirnya membingungkan Nabi. Jadi Nabi serba sedikit akhirnya menerima tekanan daripada cara perniagaan mereka, ya, cara-cara perniagaan yang boleh dikatakan seperti mana satu penindasan pun ia juga. Ya, kerana orang-orang Mekah pada masa itu sudah mula melakukan sistem monopoli, ya, sudah mula melakukan sistem kawalan harga, ketetapan harga syirik. Pada waktu asal harga syirik ini tak boleh, tas'ir dipanggil. Ya, tas'ir ni mula asal diharamkan, maknanya menetapkan harga maksimum. Maka orang yang berniaga di situ dia tak boleh demand harga dia. Okey. Jadi itu mewujudkan satu persaingan yang tak sihat. Kalau kita pergi ke satu pasar lah, macam satu apa sekarang kita panggil apa, macam bukan pasar, macam pasar malam lah, macam uptown panggil apa, apalah panggilan apa tuan-tuan. Jadi katalah kawasan ni semua kawasan apa jual apa jual apa, saya tak nak bagi jual kopiah, contohlah dia jual kopiah ni semua 20 kedai semua jual kopiah. Tuan-tuan boleh letak harga tuan-tuan ada kopiah. Orang pun ada kopiah, tengok cantik. Ini murah, ini RM60 lah. Oh, 60, apa-apa berkenaan. Tuan Haji pun beli RM60. Tuan Haji pun jalan 2-3 kedai depan, jumpa kopiah yang sama. Kawan tu jual RM40 je. Peras lah. Dia pun balik kedai kita. Dia balik kedai kita, awak tipu, kejut kita sudah. Apa yang tipunya? Kedai saya letak RM40, awak letak RM60. Aku tak saya tipu. Menipu ke tuan? Ya. Tengok saya jual RM60. Kedai tak okey ni tuan. Kita buka kedai tayar. Satu MyP datang. Tayar MyP ni wah lah, dalam 150 berapa kot? 150 seekor lah. Sebiji 150. Tuan-tuan jual tayar MyP itu 200. Kenapa tuan-tuan jual 200? Memang harga tuan-tuan ni berat. Siapa pun datang tayar MyP 200. Teguk lagi kedai saya tu 150 lah. Memang dia jual 150, cik tak setuju harga ni, pergi sana lah. Okey, itu bukan menipu. Tapi tuan-tuan jual 150, tuan-tuan nampak yang datang perempuan, muka boleh cong, nampak desperate, tuan-tuan letak tiba-tiba tekan sampai 200 kerana mengambil kesempatan kejahilan dan apa ni, terdesaknya dia. Ini salah. Ada beza. Okey. Jadi sebab itu permulaan asal harga tas'ir, penetapan harga syirik ini tak boleh pada asal. Dulu dia orang buat begini kerana apa? Kerana nak menjaga kepentingan semua. Maksudnya apa? Maksudnya
Kena jual sama harga semua. Depend on segi siapa paling baik, yang mana yang berkenan dibeli. Macam tu lah, tuan-tuan. Kan? Macam minyak kan. Kita sama kalau tuan-tuan pergi ke sebuah negara, harga minyak sama. Go station. Dan itu. Baik. Jadi Nabi melihat beberapa kaedah yang digunakan pakai oleh musyrikin Mekah dengan penindasan-penindasan yang berlaku itu, Nabi merasa bingung. Sebab ada satu peristiwa besar yang berlaku di Mekah. Apabila seorang pedagang luar, apabila dia berniaga di Mekah, barangnya telah diambil oleh orang Mekah, tetapi payment tidak dibayar. Dan dia telah menuntut keadilan daripada pembesar-pembesar Mekah pada waktu itu tidak dilayan. Sama je macam syarikat travel kita yang telah down deposit setengah tahun daripada Januari sampai bulan 6 2020 hotel dia kata syarikat travel bukan dia baru ambil, no. Dia down satu amount untuk setengah tahun sebagai contoh. Memang dia dapat harga murah lah. Kadang tak habis, travel tu jual ke travel lain. Pandemik bulan 18 Mac 2020. Tuan-tuan fikir yang dia orang down sampai Jun tu dapat balik tak? Bertuah Pak Arab nak lagi. Nak report dekat siapa tu? Report kat kerajaan Arab Saudi. Kan? Dah jadi macam zaman jahiliah balik cerita ni. Sama dia cerita tentang ni. Orang ni dia tak boleh bayar payment dia tuntut tak ada tuntutan adilan. Dia menggunakan kuasa viral. Macam mana dia viral pada waktu itu? Dia panjat Bukit Safa dan dia umumkan yang dia telah ditipu oleh fulan bin fulan dan dia telah pergi kepada pengadilan pembesar Mekah, tak dilayan. Dan ketua-ketua kabilah yang baik pada waktu itu termasuk dalam kelompok Bani Hashim. Ada yang baik tuan-tuan, yang jahat bukan semua. Bani Hashim, Bani Zumrah, itu adalah yang baik lah. Ya. Mereka fikir, mengapa masih ada lagi kezaliman seperti ini dalam kota Mekah? Maka pada masa itu ketua-ketua kabilah telah bermesyuarat dan mereka setuju untuk menetapkan satu akta yang melindungi pedagang luar yang berniaga di kota Mekah, dan akta itu telah ditandatangani oleh semua ketua kabilah di rumah seorang bernama Abdullah ibni Jud'an. Okey, Abdullah ibni Jud'an ini sayangnya dia mati dalam keadaan musyrik. Dia tak masuk Islam. Tapi Nabi SAW ini ketika Nabi dah menjadi Rasul, ya, Nabi pernah sebut sekiranya beliau hidup dan beliau menyeru sekali lagi dengan perjanjian tersebut, kata Nabi, pasti la ajabtu pasti aku akan mempersetujui panggilannya walaupun dia bukan seorang Islam, kerana perjanjian yang ditandatangani itu adalah melindungi hak orang lain. Namun Aisyah tanya tentang bagaimana kedudukan Abdullah bin Jud'an di hari akhirat. Nabi menyatakan innahu finnar, dia tetap sesungguhnya dalam neraka kerana dia mati dalam keadaan tidak menerima Islam. Ini adalah perkara yang pernah terjadi kepada Nabi SAW dalam tempoh dewasa Nabi. Dan selain daripada Nabi dikenali sebagai peniaga yang hebat, suami kepada Khadijah, Nabi juga pada masa itu yang menjalankan atau menjadi pemilik kepada perniagaan Khadijah, dijadikan sebagai tempat deposit harta oleh orang-orang Mekah. Ini saya kena mention, dipanggil sebagai wadi'ah atau wadi'ah dah account. Wadi'ah counter bank dia tak tahu pun. Dia tahu ini je kan. Wadi'ah simpanan lah. Ya. Jadi kenapa? Kerana orang-orang Mekah mempercayai urusan Rasulullah. Dia sebenarnya tuan-tuan tak banyak jauh berbeza dengan zaman kita. Sebenarnya kalau kita tengok, bukanlah kita nak bayangkan zaman Nabi orang kata kolut sangat dah. Maknanya macam zaman kita ada permis perniagaan, kat sana pun sama juga. Waktu tu 1400 tahun dulu ada. Jadi barang-barang yang disimpan tu ada tempat-tempat yang selamat atau semua disimpan. Sebab mereka tahu simpanan dengan Nabi ini terjamin. Nabi akan menyelesaikannya
tempohnya kurang 24 jam setelah tuntutan diwah. Bayangkan. Hatta sebahagian daripada ahli kabilah Abu Jahal sendiri pun disimpankan waktu itu. Sedangkan pembesarnya Abu Jahal, dia tak berani simpan kepada Abu Jahal sebab dia tahu tinggal lama. Kan? Jadi dia tahu dia punya charge tak masuk akal di simpanannya, boleh tinggal pada Nabi. Maka dengan sebab itulah akhirnya orang-orang Mekah memberi gelaran kepada Nabi dengan gelaran Al-Amin, yang bermaksud orang yang amanah. Itu maksudnya. Ya, itulah dia. Baik. Boleh sebut amanah, tapi dah raya ni tak. Amanah, itulah dia Nabi waktu itu. Jadi ini adalah sifat Nabi yang tergambar ketika usia kedewasaan Nabi. Beberapa peristiwa penting tak dirakamkan dengan detail. Hanya ada beberapa perkara-perkara yang tercatat dalam sejarah Mekah. Antaranya keruntuhan Kaabah secara total akibat berlakunya satu banjir besar. Dan akhirnya orang-orang Mekah mengumpulkan wang-wang mereka yang bersih untuk pembinaan semula Kaabah. Namun setiap ketua kabilah itu akhirnya berebut untuk kembali meletakkan Hajarul Aswad. Ini cerita masyhur. Dan mereka akhirnya bersetuju untuk memastikan siapa orang yang terawal masuk ke masjid pada keesokan harinya, maka orang itu akan dipilih untuk meletakkan batu ini. Dan ternyata yang masuk adalah Muhammad, dan seluruh daripada orang Mekah amat bergembira dengan hal itu. Bani Hashim ni tuan-tuan, orang kalau sayang betul, sebab dia memang ada kepribadian, kemuliaan pribadi dia tu memang ada lah. Itu dia tak ada nafikan dari Islam. Baik. Akhirnya tuan-tuan, Nabi telah dipilih untuk meletakkan Hajarul Aswad. Tindakan yang Nabi buat lebih brilliant, di mana Nabi membentangkan kain, dan selama mana ada ketua kabilah, peganglah pada hujung kain itu, kalian angkat bersama-sama. Nabi hanya meletakkan sahaja apabila kain itu telah sampai ke sudut rukun Hajarul Aswad tadi. Nabi hanya meletakkan sahaja, batu itu kembali ke tempat. Jadi di sinilah yang boleh disifatkan orang-orang Mekah semua mengakui kehebatan Nabi. Apatah lagi Nabi datang daripada keturunan yang sangat dihormati dan disegani di kota Mekah. Baik, tak banyak kisah kita boleh ceritakan tentang perkahwinan Nabi SAW. Boleh saya sifatkan kesemuanya berlaku seperti mana norma manusia yang biasa. Sifat kasih sayang Nabi, tanggungjawab yang hampir tak boleh pun kita pertikaikan, kesempurnaan dan kepribadian Nabi. Cuma akhirnya hadirin sekalian, apabila bermulanya zaman yang saya sebutkan tadi, iaitu era orang kata dengan sifat kebobrokan, bahasa bobrok ni, kebobrokan pembesar-pembesar Mekah dengan ketamakan mereka mula menipu dengan bukan lagi dengan penipuan yang biasa, tetapi mereka mula menipu dengan sistem seperti mana kita ditipu pada hari ini. Ya, kita ni hidup ditipu tuan-tuan sebenarnya, tapi kita tak nampak kita ditipu. Kita ditipu dengan sistem yang kita sendiri accept, dengan sistem yang kita sendiri sign, dengan sistem yang kita pangkah pula. Pangkah sekarang semua sama lah. Baik apa sistem politik ke keuangan ke, memang kita ada unsur penipuan di sana, tapi dia berbentuk sistem. Maka orang-orang Mekah setelah dibuat perjanjian anti penindasan di kota Mekah dulu, di rumah Abdullah bin Jun'an, mereka fikir macam mana nak menipu. Maka tak boleh kita menipu dengan cara biasa, maka kita kena menipu dengan sistem. Maka mereka wujudkan sistem-sistem yang mana mereka boleh buat kekayaan. Antaranya sistem apa tuan-tuan? Sistem monopoli barangan asasi. Macam beras, tak payah memang sekali sebab dia monopoli beras contoh. Jadi sebab itu akhirnya hadirin sekalian, orang-orang Mekah menipu dengan cara demikian.
Mereka monopoli barang asasi mereka, sehingga mereka boleh kontrol harga. Ya, mereka simpan stok-stok yang hari ini disebut dalam bahasa ekonomi sebagai stok penimbal dalam kota Mekah. Kabilah-kabilah tertentu simpan barang, ya, dan mereka boleh kontrol harga. Bila mana mereka nak menaikkan harga, mereka hold barang sampai tak cukup, mereka release sikit-sikit. Atau bila harga naik, mereka keluarkan stok mereka, menyebabkan lampakan melebihi demand. Itu mereka buat. Mereka sistem ni yang menyebabkan Nabi rasa macam mana nak diharga macam ni. Sebab tu wallahualam, saya fikir kebanyakan cerita sirah menceritakan pendidikan ini. Sebab orang banyak cerita Nabi niaga, tapi dalam bentuk macam mana. Sebab Nabi terlibat dengan perniagaan. Bila Nabi pernah pergi ke Syam apa semua, itu adalah import. So soal Nabi mengimport barang, bawa dari Syam untuk dijual ke Mekah, Nabi menghadapi tekanan tak boleh bersaing kerana harga telah dikontrol oleh pembesar-pembesar ini. Maka Nabi mencari idea dan ketenangan. Dengan itu Nabi memutuskan untuk beruzlah atau mengasingkan diri daripada hiruk pikuk kota Mekah, daripada kebobrokan pembesar-pembesar perniagaan mereka, kerana pada waktu itu Nabi tak mampu menenangkan diri dengan jalan agama. Betul? Setuju tak? Ada orang yang marah saya sebut begini. Saya tak tahu apa yang dia faham dan apa yang dia fikir. Ialah tuan-tuan, pada masa itu Nabi agama apa? Wahyu belum diturunkan. Agama Nabi hanya melihat apa agama orang Mekah. Hanya sahaja Nabi tak pernah cenderung dan memilih untuk menyembah berhala, itu tak pernah. Maka Nabi mengambil jalan menenangkan diri dengan menyendiri. Dan itulah pada saat usia Nabi sekitar 40 tahun, Nabi ketika Nabi sedang beruzlah, berdiam diri di sebuah gua yang terletak di sebuah bukit bernama Jabal Nur hari ini, tidak jauh daripada pusat bandar kota Mekah. Nabi telah pun didatangi oleh Jibril alaihi salam. Baik. Sebenarnya bukan baru. Ada pendapat menyatakan sudah 3 tahun Nabi melakukan aktiviti itu. Dia ada hadis Khadijah pun dah faham dah. Sebab itu biasa kalau Nabi nak pergi, Khadijah siapkan bekalan untuk 3 hari, Nabi balik semua kan. Tapi dengan kehendak Allah tiba. Sebab itu tuan-tuan, saya nak bagi itu beruzlah ini tidak jadi syariat. Lepas tu kita dalam amalan, jadi tiba-tiba kita nak beruzlah, maksud kita pergi menyendiri satu tempat. No, itu bukan dalam Islam. Saya agak bingung lah urusan dunia pada hari ini. Dah dia pergi ke mana ke, satu pulang dia pergi duduk situ seorang dia. No. Kita dalam Islam, apa pilihan kita? Caranya bukan begitu. Caranya adalah pergi ke rumah Allah, ibadah iktikaf di rumah Allah. Masih belum cukup, pergi Mekah, pergi umrah. Itulah kita. Dan jangan diam-diam kan, diam-diam orang lain yang datang. Balik udah boleh. Pusing kepala ya. Jadi lain pula cerita ni. Sebab aku ambil Nabi beruzlah. Nabi beruzlah bukan syariat. Itu pilihan peribadi Nabi before Jibril datang kepada Nabi. Tapi dengan kehendak Allah, akhirnya Jibril datang kepada Nabi SAW. Jibril menurunkan 5 ayat daripada surah Al-Alaq. Sebab itulah langsung yang disebut oleh Jibril kepada Nabi. Langsung Jibril membaca ayat pertama. Apa dia? Iqra. Apa maksud Iqra? Ya, Iqra, baca. Itu terjemahan yang paling tepat lah, because dia satu instruction arahan. Iqra, baca. Dia ayat Quran. Sepatutnya Jibril minta Nabi buat apa masa tu? Baca lah. Maksudnya Jibril suruh. Sebab sebenarnya Jibril suruh Nabi apa? Ikut. Iqra
Macam ustaz ngajar Quran surah Al-Alaq, Bismillahirrahmanirrahim. Anak murid dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan lagu orang Melayu baca Quran. Iqra. Anak murid baca ikut Iqra. Betul? Tak adalah ustaz terus baca Iqra. Katalah ustaz mengajar anak Arab, dia faham kan Iqra tu baca lah. Tak adalah budak tu pergi tanda balik Iqra baca apa kan. Lah dia kata bukan lah Iqra, anta Iqra, anta Iqra. Udah gaduh kat situ. Dan dia faham bahasa Arab. Nabi Jibril datang Iqra. Itu yang Nabi jawab, ma ana biqari. Nabi jawab, aku bukan seorang pembaca. Sebab Nabi memang bukan mengambil jurusan pembacaan ataupun sastra ataupun syair di Mekah. Tapi itu trend tuan-tuan, itu bukan menunjukkan kejahilan. Itu memang trend. Nabi membesar sebagai peniaga, tak memerlukan urusan boleh baca ke, sebab nak berdagang pun dengan luar-luar bahasanya tak sama. Tulisan Arab tak diperlukan, cukup boleh memahami soal kira itu semua boleh lah. Betul ya. Baik. Akhirnya Jibril datang dan baca Iqra, ma ana biqari. Nabi kata, Nabi tak ikut. Itu yang akhirnya bukan perlu sebenarnya. Sebenarnya yang lebih tepat mengikut buat hadis, Jibril menekan Nabi ke dinding. So, Jibril ni malaikat. Jibril tekan Nabi ke dinding, nak bagi Nabi faham supaya Nabi ikut baca. Itu jawapannya. Sebab itu selepas daripada itu Quran turun, Nabi baca. Kita tahu tak maknanya? Quran turun kepada Nabi dalam keadaan, lepas tu Nabi baca. Sebab itu ada ayat dalam surah Al-Qiyamah, وَلَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Sebab tu selepas itu bila Jibril baca la tuharrik lisanaka lita'jala bih, sampai Allah bagi tahu kat Nabi, tunggu Jibril baca habis dulu, jangan kalau nak ikut. Sebab tu sampai sekarang tuan-tuan, ustaz mengajar budak baca Quran, tak ada ustaz baca habis dia nak baca, betul tak? Allah kata jangan duk tergesa-gesa, relax dulu. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Jangan risau. Allah Ta'ala kata kami duk himpunkan ayat di dalam dada kamu, tak payah risau. Begitu. Baik. Fa idza qara'nahu, apabila ia membacakannya, fattabi', kata ikutlah. Baik. Jadi macam mana Jibril nak bagi tahu kepada Nabi supaya Nabi baca? Nabi sampai Jibril sampai tekan dada Nabi tu. Gitu. Tengok Nabi tak ikut. Nabi jawab jawapannya sama. Ma ana biqari. Ma ana biqari, aku bukan seorang pembaca, aku bukan seorang pembaca. Jibril kata dia takkan ikut ni. Maka Jibril teruslah baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi dengar. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nabi dengar. Habis tu habis pertemuan. Nabi ingat ayat tu. Nabi, apa jadi pada Nabi selepas daripada itu? Ianya diceritakan dalam sebuah hadis yang panjang. Nabi menceritakannya kembali kepada Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini diletakkan sebagai hadis permulaan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya dalam bab kaifa bada'il wahyi, bagaimana wahyu itu bermula. Maka ada pendidikan tentang proses penerimaan wahyu yang pertama. Tatkala Nabi didatangi dengan 5 ayat Iqra ini, akhirnya Nabi turun meluru balik ke rumah, menggigil kesejukan. Nabi sebut kepada Khadijah, Zammiluni, Zammiluni.
selimutkan aku. Mana tidak ni tuan-tuan, duduk sorang-sorang dekat sebuah gua di puncak bukit, tiba tengah malam datang satu orang. Kita pun, kalau kita pun kepeng santun ke mana, ataupun nyanyi lagu negara aku lah, pendek tak tahu nak buat apa. Kan? Memang Nabi lari sebab Nabi tak tahu apa-apa pun tentang apa yang sedang berlaku. Nabi hanya kerisauan saja. Pada masa itu yang orang Arab faham apa? Sihir. Bab sihir, bab santau, tak puas hati itu memang masyhur di sisi orang Arab. Kadang-kadang mungkin pada masa itu tidak mustahil Nabi fikir ada orang yang benci, ada yang berdendam, kemudian cuba melakukan. Cuma hadirin sekalian, kenyataan daripada Khadijah, engkau adalah orang yang menghubungkan silaturahim, membantu anak-anak yatim, membela ibu-ibu tunggal, menunaikan amanah. Dan Khadijah kata, aku amat yakin engkau tidak akan disakiti disebabkan perkara ini. Sebab tu Khadijah cakap macam tu. Sebab Nabi boleh fikir benda yang, ialah Khadijah kata, kamu ni orang yang hubungkan silaturahim, bela anak yatim, bela ibu tunggal, apa semua tu, naikkan amanah. Takkan ada orang duk leki itu. Ini saya mula sebagai teks hadis ya, tuan-tuan. Ini jawapan Khadijah kepada Nabi. Nabi rasa tenang lah. Sebab tuan-tuan ya, orang yang paling mampu menenangkan kita dari segi kemelut adalah kata-kata hebat daripada seorang isteri. Tuan muslimat sekalian, ini kena ingat, bila suami datang mengadu masalah kerja, masalah sebagainya, masalah surau, kadang jadi JK surau pun kritik kan. Bila pertandingan JK tak datang, tapi kita jadi surau JK kritik. Kita pun balik kan, kita orang lelaki ni jarang nak cerita lah. Ya bang, cerita lah apa masalah, tengok lain besar. Adalah sikit kenapa kerja ni kan? Cerita lah apa saya boleh bantu. Ada orang boleh bantu. Cerita lah. Adalah orang duk kritik ni, orang duk bising kata kan, surau macam ni lah, macam ni kan. Cuba kita ni buat bukan ada gaji pun, kita buat fardu kifayah. Isteri kena bagi statement yang benar. Kalau abang buat lillahi ta'ala kerana Allah Ta'ala, itu Allah Ta'ala datangkan untuk menambah pahala. Wah, baru tak sia-sia kita kat awak. Jangan tambah beban, muslimat. Abang lagi, saya cakap dulu abang jangan bertanding jawatan surau. Tu naik orang dalam itu yang lelaki duduk bawah perlu kali. Okay? Ini Khadijah. Tapi Khadijah pun dalam masa yang sama macam tergerak dalam hati. Kemungkinan benda ni macam ada kaitan pada urusan keagamaan. Itu bagi Khadijah. Ini orang kata naluri. Maka dengan sebab itulah Khadijah akhirnya telah pun mencadangkan peristiwa ini diajukan kepada bapa saudaranya Warqah bin Nawfal yang merupakan ahlul kitab, orang yang beramal dengan kitab Injil, tapi tauhid bukan Kristian. Kristian sudah ada pada waktu itu, tapi Warqah bin Nawfal bukan Kristian. Ia adalah ahli tauhid ketika itu yang beramal dengan kitab Injil. Isa adalah Nabi, bukan Tuhan bagi dia. Dan ini telah diajukan, dibawa kepada Warqah bin Nawfal. Dan akhirnya Warqah bin Nawfal apabila mendengar bicara Nabi tentang peristiwa di Gua Hira, Warqah bin Nawfal menyatakan, "Hada namusun 'azim." Sebenarnya yang datang kepada kamu adalah pembawa berita yang besar. Lagi Nabi tak faham. Pembawa berita yang telah datang kepada Musa alaihi salam. Kata Warqah. Nabi sama memang Nabi tak faham. Nabi memang tak tahu apa. Dalam keadaan Nabi menggigil pada waktu itu kesejukan. Dan Warqah bin Nawfal hanya menyatakan, aku sedia bersamamu ketika kamu diusir oleh penduduk negeri ini. Di sini Nabi tersentak dan Nabi terkejut. Kerana Nabi tak pernah ada apa-apa masalah dengan orang Mekah. Tiba-tiba statement Warqah bin Nawfal, sehingga Nabi bertanya, adakah aku akan diusir oleh penduduk Mekah?
Waraqah bin Nawfal kata, "Na'am, ya, kerana tidak ada seorang Nabi pun yang membawa urusan yang bakal kamu bawa ini diterima oleh kaumnya sendiri." Inilah kisahnya tuan-tuan. Inilah antara intisari awal yang dapat kita simpulkan daripada proses ataupun peristiwa penerimaan wahyu yang pertama. Tak ada jawapan daripada hal itu. Ayat Al-Quran pun selepas itu tidak turun. Dalam satu tempoh yang lama, saya cenderung kepada pendapat hampir 2 tahun lebih tak ada apa-apa ayat Quran. Nabi hanya mengalami mimpi dan disapa dengan suara lafaz salam tanpa Nabi melihat siapa yang memberi salam. Lagi bingung tuan-tuan. Gitu. Kita kena sekali ikut. Kena pula waktu maghrib. Air terjun pula. Kan? Cukup okey dah. Okey. Ya, Nabi kerap disapa dengan lafaz Assalamualaikum dan melihat orang. Dan kemudian Nabi kerap mengalami mimpi-mimpi yang pelik. Ya, sebab selepas daripada itu hampir Nabi tak pergi kembali ke Gua Hira, sehinggalah apabila Nabi rasa satu tekanan dengan mendengar suara salam dan mimpi-mimpi tersebut, ada riwayat yang menyebutkan Nabi kembali semula ke Gua Hira dan menyeru supaya datanglah kembali, aku nak bertanya dengan kamu, siapa sebenarnya kamu. Di sini ada konflik. Saya cerita tuan-tuan sikit. Ini perbahasan akademik sikit dalam bab ini. Benarkah Nabi pernah cuba membunuh diri? Itu memang ada cerita, kerana ada riwayat yang dibawa oleh Az-Zuhri, seorang tabi'in. Okey. Sebenarnya kita murnikan cerita ini. Bukan, kita tak bermudah-mudah kata Nabi cuba membunuh diri. Dia begini, ada riwayat yang Nabi pergi balik ke Gua Hira itu dan Nabi seru supaya datanglah kamu semula. Nabi pun tak tahu Jibril apa semua. Cuma datang tak? Tak, Jibril hanya ikut arahan Allah. Allah suruh datang, orang datang. Tak datang. Dan apabila tak datang ni, Nabi menerima macam tekanan. Ya. Sehingga beberapa kali Nabi pergi ke tebing Gua Hira. Faham tak? Pada macam pressure lah. Macam pressure. Dan setiap kali Nabi berada di tebing itu, Jibril datang dan menarik Nabi. Ini kisah dia. Ada kritikan terhadap riwayat. Anda terlihat agak kukuh juga riwayat yang saya fikir Az-Zuhri juga tidaklah suka-suka membawa riwayat yang tidak berasas, apatah lagi yang berkait dengan soal seakan Nabi ingin mengakhiri hayatnya sebab tekanan dan semua begitu. Tetapi riwayat itu bercerita begitulah. Nabi panggil supaya datang, balik tak datang, sampai Nabi pergi ke tebing. Setiap kali Nabi pergi ke tebing itu, Nabi ditarik oleh Jibril alaihi salam, sehinggalah hadirin mati Allah sekalian, sampai waktu dan ketika di mana Nabi sudah bersedia untuk menerima hakikat siapakah diri baginda, maka turunlah ayat ataupun penurunan Quran kali kedua, iaitu 11 ayat daripada surah Al-Muzammil. Qum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan, dan ayat-ayat yang seterusnya. Jadi hadirin yang Allah sekalian, demikianlah insya-Allah kita pada malam ini, dan insya-Allah pada pertemuan yang berikutnya insya-Allah kita akan sambung proses permulaan penerimaan wahyu. Maksudnya bagaimana selepas itu. Jadi Nabi mula menerima wahyu itu maksudnya Nabi dah tahu apakah yang bakal baginda lalui dan ikut. Jadi selepas itu memang Nabi SAW tidaklah berada pada kedudukan yang seperti sebelumnya, dan Nabi telah jelas akan dirinya ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan urusan agama. Wallahu a'lam insya-Allah. Ada soalan tak? Belahan dada. Waktu Nabi dibedah tu. Waktu Nabi dibedah ni Nabi kanak-kanak. Masa tu masih lagi di bawah pemeliharaan Halimah tu. Ada kata panggil Halimah tu Sa'diyah tu, ibu susuan.
Nabi kan daripada keluarga bangsawan. Aminah tu bangsawan. Jadi trend bangsawan Mekah, dia akan hantar anak ke kampung, membesar dengan sihat oleh wanita-wanita yang baik. So Halimatus Sa'diyah seorang wanita yang baik. Sebab tu Nabi ada adik-beradik, tetapi adik-beradik satu susuan, saya tak ingat nama dia. Pada masa itulah Nabi sedang bermain di perkampungan itu. Nabi telah dibaringkan oleh Jibril, dibelah dadanya, dikeluarkan jantung. Itu dilihat oleh kawan-kawan Nabi yang ada. Mereka lari meluru jumpa Halimah. Mereka kata seseorang telah datang membunuh Muhammad. Datang semua, Halimah datang balik pada Nabi SAW ke tempat itu. Mereka melihat Nabi berdiri dengan wajah yang lain. Wajahnya dah bersih gitu. Pergi cek kat Nabi, betul ada. Yes, memang ada Nabi. Anas bin Malik yang menjadi khadim Nabi itu di Madinah meriwayatkan hadis yang sama. Aku pernah lihat kepada dada Nabi dan ternyata ada kesan belahan pada jantung Nabi. Nabi orang first operate jantung. Bukan. Itu berlaku pada Nabi sekitar usia 4-5 tahun. Dan itulah peristiwa yang menjadi punca penyebab Aminah ambil balik Nabi. Sebab Halimah kata, aku tak mampu ni jaga ni, nampak lain macam ni. Sebab sebenarnya Halimah sudah merasai perbezaan memelihara Nabi ni dengan, adalah riwayat menceritakan susunya bertambah dengan banyak apa semua, tetapi beliau tidak merasa dadanya berat dan sebagainya gitu. Itu barakahnya memelihara Nabi lah. Dan itu menjadi punca akhirnya Aminah mengambil balik Nabi. Dan rupa-rupanya satu ketetapan Allah yang tak pernah dijangka, Aminah nak wafat tak lama selepas daripada itu. Jadi Nabi sempat bersama seketika dengan ibunya. Tuan-tuan, sebenarnya watak-watak yang Allah jadikan untuk certain umat ini sebagai penyelamat, kadang-kadang dia datang daripada watak yang very low profile sebenarnya. Yang kita sangka-sangka rasa dia ni dululah yang akan jadi kita punya pemimpin, tak jadi contoh. Tapi tiba-tiba Allah munculkan satu watak yang kita tahu watak dia tu dalam watak kepimpinan negara sebagai contoh, tapi nobody pernah sangka yang unconquerable sangat masa kita ni, kan? Dia tak unconquerable, dia ni akhirnya jadi pemimpin yang itulah contoh kan begitu. Itulah contoh. Sebab Nabi tu mana ada orang pernah fikir akan jadi macam tu, tak ada. Tapi orang tahu kebaikan, nilai ada. Seorang yang dihormati, disegani, wataknya low profile. Tapi bila Allah pilih, seperti Salahuddin Al-Ayyubi, orang tak pernah kenal ni sebab Salahuddin hanyalah anak saudara kepada seorang panglima perang. Tetapi nak ditakdirkan ketika sampai masa Allah menginginkan pembebasan Baitul Maqdis setelah 80 tahun berada di bawah tentera Saddam, pak saudara Salahuddin Al-Ayyubi meninggal. Salahuddin naik menantikan tempat bapa saudara ini, dan beliau akhirnya menjadi satu nama besar yang membebaskan Baitul Maqdis. Contoh gitulah. Jadi peristiwa itu berlaku pada waktu itu. Sebelum wahyu pertama turun, sebelum wahyu pertama turun, okay. Di kalangan penduduk Mekah tu memang tak ada ahli kitab. Ahli kitab ada very minority. Kemudian dari Nabi sendiri dan keluarganya memang tak ada tertarik untuk ahli kitab ikut sekali. Tak ada, sebab dia begini, ahli kitab hanya dua agama saja, iaitu Yahudi dan Nasrani. Yahudi tidak ada di Mekah kerana penghabaran daripada kitab Yahudi, kemunculan Nabi akhir zaman di kawasan tanaman tamar. Jadi Mekah bukan kawasan tamar, jadi mereka tak duduk di Mekah, mereka banyak, sebab tu Yahudi banyak di Madinah. Adapun agama Injil itu tidak mendapat tempat di kalangan orang Arab sendiri, bukan di Mekah saja, di mana-mana. Sebab itulah bilangan penganut Injil, pengamal Injil yang daripada kota Mekah boleh baru hanya beberapa orang sahaja. Memang tak ramai, ya. Jadi apakah agama tok Nabi, ayah Nabi, datuk Nabi apa semua? Apa agama? Allahu a'lam.
mereka bukan atas tauhid. Bila-bila kadang mereka meredai apa ajaran yang ada sebenarnya di kota Mekah pada waktu itu. That's why kalau kita tengok Abu Lahab, Abu Talib pun, kan Abu Talib, adapun aku tetap memilih ala millati Abdul Muttalib. Apa yang menjadi agama Abdul Muttalib, kata Abu Talib, itulah ikutan. Soal bagaimana kedudukannya, Allah muliakan daripada segi peribadi. Namun tauhid satu cerita yang lain yang kita tak punya kuasa terhadapnya. Termasuk ibu dan ayah Nabi. Tauhid Islam bermula daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah. Baik. Dia ada orang yang dia akan pegang Islam. Ada dia pendapat tu. Allah. Tapi kadang-kadang saya tengok dengan ada benda yang kita kena terima hakikat adalah kecintaan kita Nabi, kecintaan kita kepada Nabi tidak sampai kita mengadakan perkara yang tak disebut dengan dia. Contohnya ada orang yang berpendapat ibu dan ayah Nabi dibangkit hidupkan balik secara roh dan Nabi mengislamkannya. Itu jauhlah tuan-tuan, tak adalah kita tak bolehlah mengadakan satu benda yang seperti itu yang tak ada dalam mana-mana sumber. Bahkan Nabi pernah sebut pun pada seorang sahabat, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapa kamu dan bapaku sama-sama dalam neraka. Bapa sahabat tu mati tak Islam. Ada orang takwil Nabi bukan Abdullah tapi Abu Talib. Ada orang kata begitu tafsirannya. Tapi dalam satu riwayat yang sahih pun Nabi pernah minta izin kepada Allah untuk mendoakan ibunya, Allah tak bagi. Bersebab dan ini pastilah masalah tahu. Cuma Allah mengizinkan Nabi menziarahi maqamnya sahaja, itu saja. Allah. Baik, ada soalan? Tak ada. Jadi insya-Allah hadirin mati Allah sekalian, kita tak dapat bertemu pada bulan hadapan. Saya berada di Madinah 23 hari bulan. Saya terbang insya-Allah 18 November Jumaat, 19 November tuan-tuan pangkah untuk saya. Saya tak dapat mengundi tahun ni. Hari Sabtu tu saya dah dekat Madinah. Lepas Zuhur saya tunggu result je lah. Itu je lah. Jadi bulan Disember juga